Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis kerana memberi introduction yang agak baiklah. Dia ambil daripada sejauh. Ya, untuk pengetahuan tuan-tuan, biar saya perkenalkan sikit ni. Saya sekarang ni kira bercuti setahun lah, tanpa gaji. Sebab saya banyak kebanyakan masa sekarang ni saya membuat kerja menulis blog, menulis buku dan juga ada sikit-sikit lah bagi ceramah dan sebagainya. Jadi untuk ceramah depan ni kali ni saya rasa mungkin lebih kita panggil tak terlalu rasmi lah, saya harap. Dan ada beberapa gambar yang mungkin agak ada sikit lah keterlaluan lah, sebab kita medical kan. Jadi saya kena beritahu lah yang secara jelas. Kalau tak nanti saya cakap anu nanti orang semua tak faham. Kenapa saya sebab bila saya masuk ke dalam dunia herba ni, ramai rakan saya bertanya apa pasal masuk dunia herba ni. Sebab doktor ni memang perubatan terutamanya memang saktikal sikit terhadap herba. Sebab apa? Sebab kebanyakan masalah-masalah kadang-kadang yang berlaku yang masuk dia balik ke hospital atau di klinik sebagainya, kebanyakannya adalah kerana mereka menggunakan herba. Ini disebabkan oleh penggunaan herba yang mereka gunakan ni, kebanyakannya tidak ada jatuhan dosage masalah. Sebab contoh kalau kat FB itu kita tengok ada satu perkongsian di mana wanita yang hamil tiba-tiba dia keguguran kerana makan kacik Fatimah. Jadi orang dah bertanya pada saya, doktor macam mana ni makan kacik Fatimah boleh makan keguguran? Tapi kita faham bahawa yang kita makan tu sebenarnya dosage dia tidak ditentukan. Berapa banyak dia makan, berapa gram dia makan. Sebab tu pentingnya penyelidikan universiti, sebab dia menentukan dos. Jadi puan-puan kena tahu kalau ada situ, kalau puan tengok kat sana kotak tu kan, dia ada 500 mg. Daripada 500 mg kita ambil sekurang-kurangnya hanya lebih kurang 30, betul? Kotak yang puan pegang tadi dia kurang 30 saja. Dan saya tengok ada yang jual sampai 50 mg dan ada yang jual 100 mg di tempat-tempat lain. Tetapi di IBD 30 mg. Nanti saya sebut dos yang selamat digunakan. Ini semua berkajian. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang herba ni, masalah herba ni yang dibuat tanpa penyelidikan ni kadang-kadang dicampur. Itu masalahnya. Kalau sebagai contoh tongkat Ali tu kan, untuk kuat untuk lelaki bertambah kuat, sebenarnya semua dah dicampur. Saya selalu cakap dengan blog dan FB, tanda dicampur senang je. Bila makan pertama sekali sakit kepala. Sebab selalu darah mengembang. Sesiapa yang ada migraine, dia akan cepat kena. Sesiapa yang ada sinus, dia akan cepat, hidung dia akan tersumbat, susah bernafas. Dan kemudian tu kesan dia adalah serta-merta. Jadi masalahnya ialah dos tadi. Yang kedua sekali kadang-kadang dicampur. Yang ketiga, kadang-kadang masalah dengan herba ni, dia keterlaluan. Maksudnya dia punya klaim tu orang nak jual ni keterlaluan. Sampai kadang-kadang orang dah takut jumpa doktor, dia makan herba dan bertambah masalah. Sedangkan belum lagi ada kajian menunjukkan cara itu boleh berlaku. Jadi inilah antara masalah-masalah yang kadang-kadang saya mengharapkan supaya penyelidikan dibuat lagi dan lagi, supaya herba ni dapat diterima dalam arus perubatan moden dan juga arus perubatan bertanya. Saya bukan pengkaji. Jadi apa yang saya cerita ni bukanlah sekajian saya sendiri, tetapi saya ambil daripada jurnal-jurnal yang telah yang diiktiraf, supaya benda ni dapat kita perhatikan dan mungkin para penyelidik boleh menggunakan ni sebagai step pertama untuk ke depan. Kita tengok slide saya dalam bahasa Inggeris. Kita tengok Lavisia Pumila yang biasa kita pakai di Kajah Fatimah. Benda ni telah banyak dah disebut dalam tahun 1935 lagi, iaitu untuk induce dan facilitate childbirth as well as a postpartum medicine tahun 1935. Sebenarnya penggunaannya lebih lama lagi, bergenerasi sebenarnya. Masalah orang kita ni, kita tak dokumen apa benda yang kita buat. Kita dari mulut ke mulut, jadi ada penambahan sikit, ada pengurangan sikit, lepas tu masuk unsur tahyul, unsur macam-macam. Jadi benda tu bila sampai di tempat kita dah jadi lain. Sebagai contoh, kalau saya beritahu puan di sini kan, satu ayat, saya pergi ke Kuala Lumpur tu membeli sebiji buah delima.
Saya ingat sampai ada untung sana tinggal apa? Kuala Lumpur dan Delima saja. Itu kalau tak ada penambahan kan. Kalau ada penambahan, jadi bila sampai ke generasi dia dah berubah-ubah. Sebab perlu ada reputation dalam jurnal dan sebagainya. Jadi itu tahun 1935. Dan ada 3 yang saya buat research. Saya tengok ada 3 jenis katik Fatimah yang biasa digunakan, iaitu Labisa Alata, Pumilah dan juga Lansur Lata. Tapi yang biasa kita gunakan ialah Pumilah. So kita gunakan Labisa Pumilah yang selalu kita gunakan. Jadi kalau kita tengok penyediaan katik Fatimah yang sebelah kanan hujung sekali, di mana orang menggunakan dia punya apa tu? Dia punya daun kering. Untuk apa tu? Untuk jadi macam teh. Jadi bila masuk dalam teh, masa cakap tadi, dos dia tak ditentukan lagi. Berapa banyak yang dos air tu, air teh tu mengandungi dos katik Fatimah. Yang itu masalah dia. Bukan tak bagus, tetapi dia adalah dos yang tidak diketahui. Berapa banyak air yang digunakan dan sebagainya. Yang kedua tu, katik Fatimah dibuat oleh bukan UTM, bukan universiti, tetapi oleh pengusaha lain. Jadi masalah kadang-kadang masalah keselamatan. Kita bila kita bagi safety of production, kadang-kadang bila kita tidak menggunakan teknik yang betul dan sebagainya, kita kadang-kadang bimbang ada masalah-masalah. Sebagai contoh, ada contamination, ada kemungkinan ada masalah dari segi masukkan dos yang tidak tak. Yang ketiga, kalau kita tengok tu, ada satu lagi. Ini pun sama juga daripada farmaceutical yang besar, iaitu CCN, company farmasi yang buat juga ekstrak katik Fatimah ni. Yang hujung sekali tu UPM. Jadi katik Fatimah ni dah dibuat oleh semua orang. Jadi UTM ni kalau ada satu persaingan, ni persaingan sihat, tetapi kena faham bila kita ada gini, kita kena pastikan dos atau produk kita adalah produk yang terbaik lah. Sebab pengalaman saya ialah saya menjual produk katik Fatimah di UTM ni bukan masalah harga. Orang nak produk yang betul, orang nak produk yang baik. Jadi bukan masalah harga. Kalau kita jual hari ni RM90 pun, kalau mungkin di staff dapat RM7 kan, tapi di luar tu RM90 pun orang beli juga. Saya kadang-kadang nak jual sampai beli 3 botol, 4 botol, sebab dia guna stok. Jadi masalahnya ialah bukan masalah harga, tetapi masalahnya ialah masalah kita punya produk tu biarlah berkualiti. Itu harapan saya. Jadi UPM pun dah buat, UTM buat. Cuma saya mengharapkan supaya UTM kena usaha bersungguh supaya banyak lagi pendidikan tentang kebaikan katik Fatimah. Kalau dia tengok ni, kajian yang dibuat oleh salah seorang doktor veterina, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Effendi. Dia salah seorang daripada doktor bekerja di UPM. Dia menyatakan bahawa memang ada kesan katik Fatimah dengan pengecutan rahim. Sebab tu dalam nasihat kita kepada orang yang nak gunakan katik Fatimah ni, jangan makan semasa hamil ataupun makan setengah ketika haid. Kenapa? Sebab ada sikit contraction. Oleh kerana UTM ni dos dia terlalu rendah lah saya ingat. Sebenarnya dia selamat. Tetapi untuk orang-orang yang sensitif, kemungkinan apabila ada saja kehamilan, di awal kehamilan selalunya kadang-kadang ada perdarahan. Itu juga orang yang ada sensitif atau terlalu sensitif terhadap katik Fatimah ni, kadang-kadang haid dia bertambah lama sedikit. Tetapi kena faham bahawa tidak sebenarnya disebabkan oleh katik Fatimah. Kena faham bahawa keguguran di awal kehamilan disebabkan oleh banyak perkara. Kadang-kadang disebabkan genetik. Kadang-kadang tak makan apa pun keluar juga. Bukan masalah IKM. Tetapi untuk mengelakkan kekeliruan, saya bimbang nanti apabila seorang tu datang keguguran, jumpa doktor, saya ada makan ubat, saya ada makan suplemen katik Fatimah ni. Doktor tu cakap, ini mesti sebab katik Fatimah. Katik Fatimah jadi kambing hitam. Itu biasa tu. Sebab saya pun kerja hospital, dulu macam itu juga saya. Bila ada orang datang ya, sakit kepala pun herba juga kan, masalah-salah herba. Apabila keguguran, salah herba. Tak boleh bangun pagi, letih badan pun saya letih. Itu semua dia kambing hitam. Jadi sebab bila saya belajar sikit tentang herba ni, bila saya mengkaji bahawa sebenarnya keguguran di awal kehamilan sebenarnya bukan disebabkan IKM UTM senang kita.
Sebab kita punya dos rendah sangat. 30 mg tu rendah. Nanti saya tunjukkan berapa dos yang boleh kita katakan bahaya. 30 rendah. Jadi sebenarnya bukan. Tetapi untuk mengelakkan kekeliruan, sekali lagi, untuk mengelakkan kekeliruan, kita nasihatkan jangan makan. Kalau tak nanti gugur, jumpa doktor akan cakap ini masalah Kak Fatimah. Boleh faham kan? Begitu juga dengan orang yang datang head. Head ni kalau ikutkan perempuan memang dia fluctuating lah. Kadang-kadang dia panjang, kadang-kadang dia pendek, bergantung. Nanti saya akan sebut tentang head yang tidak irregular ni, maksud dia head yang tidak menentu ni. Kebanyakan banyak sebab. Kadang-kadang hari ni bila penat sangat balik rumah, suami tak bantu kerja rumah, dia lambat datang. Buat unity negatif. Bila bos malah hari ni banyak kerja, buat hari day family day, balik rumah kan, patutnya datang tak datang 2-3 hari, buat unity negatif. Itu antara sebabnya. Jadi bukan disebabkan oleh, tetapi bila buat kajian memang ada. Ini bermaksud apabila seorang itu hamil, saya selalu mencadangkan kehamilan pada usia 38 minggu supaya dia mudahkan untuk kelahiran. Boleh gunakan IKF. Sebab hari ini pun telah dibuat oleh orang lama dulu. Orang zaman dulu apabila baby tu agak dah masuk ke 8 bulan setengah, para ibu diminta makan, kita panggil dia air rebusan Kak Fatimah supaya mudah. Sebab bila masa itu rahim akan start contraction, akan start mengecut supaya mudah baby dilahirkan. 38 minggu baby dah sudah mature dan selamat untuk dilahirkan. Jangan risau. Sebab kerana kita bimbang juga sampai umur 40 minggu tak keluar, 42 minggu pun tak keluar lagi. Sebab rahim dia tak sensitif. Jadi dengan IKM ni membantu juga. Begitu juga dalam hal-hal seperti contoh selepas kelahiran. Selepas kelahiran ni maksud di masalahnya adalah pendarahan. Sama ada pendarahan istihdah, sering bukan istihdah, pendarahan apa dia? Pendarahan lipas kan? Yang terlalu panjang. Jadi gunakan IKF ni, dia akan membantu contraction rahim. Dia akan menghentikan pendarahan nifas. Sebab tu orang ada yang kadang seminggu, selalu 40 hari, kadang 60 hari, kadang 90 hari pun ada. Jadi makan IKF ni setiap hari, insyaAllah dia akan mengurangkan dia punya panjangnya darah nifas. Kita tengok lagi. Apa masalah dengan phytoestrogen ni? Orang selalu menganggap Kak Fatimah ni sebenarnya, atau kebaikan Kak Fatimah ni hanya disebabkan oleh satu plant derivatif yang kita panggil phytoestrogen. Phytoestrogen ni termasuk dalam kumpulan xenoestrogen. Xenoestrogen maksud dia apa saja hormon estrogen yang kita ambil daripada luar. Sama ada kita makan ke, kita suntik ke, kita buat apa lagi, kita tampal patch ke, apa saja luar kita panggil xenoestrogen. Dan phytoestrogen ni termasuklah xenoestrogen yang berasal daripada tumbuhan. Jadi adakah bahaya phytoestrogen ni? Phytoestrogen. Mama yang tanya saya, doktor, sebelum ni saya ni penggemar kacang soya, doktor. Kacang soya ni banyak phytoestrogen. Bolehkah menyebabkan kemandulan pada lelaki? Ada seorang bertanya, seorang lelaki tanya saya. Dia minat sangat soya, kacang minuman soya kan. Dia kata boleh tak menyebabkan kemandulan pada lelaki? Begitu juga kalau ada kalangan mungkin orang Jawa kan, suka makan tempe ke, suka makan orang Cina makan tofu ke, yang berasal dari soya, boleh tak menyebabkan masalah kesuburan pada lelaki? Saya bawa balik kepada kita pergi ke negara asalnya soya tu kan. Sebagai contoh, kita pergi ke tempat di mana soya banyak ditanam biasa, di China dan juga di Indonesia. Kita tengok penduduk Indonesia berapa ramai berbanding itu. Betul tak? Tak ada masalah kesuburan di kalangan lelaki, di kalangan orang Indonesia. Kalau atuk saya ni, sebab saya Jawa kan, atuk saya cakap kalau main-main pun 12. Itu baru main. Itu belum China lagi. Orang China 4 kali sekali dia orang ada satu polisi, iaitu polisi satu keluarga satu anak kan. Kalau tak memang ramai. Dan sekarang dah ramai dah, masuk 2 bilion. Jadi sebenarnya phytoestrogen ni, saya akan tunjuk lagi bahawa banyak kajian mengatakan bahawa dia tidak mengganggu kesuburan lelaki. Yang mengganggu kesuburan lelaki ialah yang berasal daripada industri. Sebagai contoh dalam industri plastik, PCB, BPA, phthalates. Ini semua kebanyakan di dalam
plastik, industri plastik. Sebab tu baby sekarang ni kalau kita tengok beli botol baby tu, lepas ni kau tengok cari yang BPA free. Sekarang ni dah ada. Sebab banyak kerja dalam blog saya pun saya tulis bahawa BPA tu boleh menyebabkan masalah-masalah, kita panggil dia estrogen like effect. Maksudnya kalau lelaki tu bagi estrogen daripada kecil tu, kita bimbang bila dah besar tu dia jadi lembut sikit. Sebab tu sekarang ni ramai orang yang kita tengok kan, lelaki tetapi lembut. Kemungkinan besar daripada situ, daripada botol yang diberikan tu. Sebab tu kena cek BPA dan sebagainya. Begitu juga PCB. PCB iaitu plastik yang digunakan selalunya dalam kalau air tu mungkin dalam kita gunakan untuk saluran air ke pipe dan sebagainya. Jadi phytoestrogen, di dalam Pakcik Fatimah ada phytoestrogen. Kan? Ramai orang bertanya saya, doktor, kalau kita makan phytoestrogen, perempuan makan phytoestrogen, bolehkah dia menyebabkan kanser? Ini pendapat saya lah berdasarkan teori-teori yang saya baca dan saya kaji dalam jurnal. Phytoestrogen sebenarnya bukan non-steroidal compound. Kalau berbanding dengan sebagai contohnya estrogen yang berasal daripada binatang. Sebagai contoh, kalau kita ambil daging lembu sebagai contoh, sebahagiannya mengandungi estrogen dan dia adalah steroidal compound. Yang itu lebih, saya boleh beritahu bahawa dia lebih tindakannya lebih tepat. Maksudnya dia boleh menggantikan estrogen. Tetapi phytoestrogen ni sungguh pun dia punya compound dia ataupun dia punya struktur molekular dia sama dengan estradiol, 70 beta estradiol yang terhadap dalam hormon wanita. Tetapi kena faham bahawa dia orang ni, iaitu phytoestrogen yang berasal Kak Cik Fatimah, dia mempunyai estrogenic and or estrogenic anti-estrogenic effect by sitting in and blocking receptor against estrogen. Maksud dia, bila kita makan phytoestrogen ni, kadang-kadang bila dia bertindak, kadang-kadang dia seperti estrogenik. Kalau kata contoh, kalau estrogen suhu rumah tu rendah, dia akan menggalakkan. Dia tidak menggantikan, dia menggalakkan. Begitu je kalau katakan progesteron waktu rendah, dengan makan dengan phytoestrogen, dia akan menggalakkan estrogen. Sebab tu dia ada yang kita sebut dia sebagai anti-estrogenik dan juga kadang-kadang estrogen effect. Kalau nak faham, kita tengok rajah ni. Yang biru bawah tu sebenarnya adalah kita panggil cellular molecule, kita panggil estrogen site. Yang mana yang warna hijau adalah natural chemical. Maksud dia mungkin estrogen. Bila estrogen masuk ke dalam site tu yang lekuk tu, dia akan menyebabkan kita panggil kesan estrogen di dalam diri. Tetapi apa yang berlaku pada phytoestrogen, dia bertindak dua, sama ada dibentuk agonis atau antagonis. Agonis itu maksudnya menggalakkan, sementara antagonis adalah menghalang. Jadi bila dia masuk ke dalam kita panggil reseptor tu, estrogen yang betul tak dapat masuk ke dalam tu, jadi dia menyebabkan estrogen effect kurang. Boleh faham? Sementara antagonis tu maksudnya apabila dia masuk, estrogen di dalam site tu telah di-block, ini akan meningkatkan estrogen. Tadi satu ni kesan dia kurang, tetapi satu lagi dia akan meningkatkan kesan estrogen. Jadi apabila untuk kita berkaji tentang phytoestrogen di dalam Kak Cik Fatimah ni, dia sebenarnya ada tiga yang penting dalam tu, kita panggil natural phenolic compound, iaitu sama ada comestans, phenylflavonoid dan juga isoflavonoids. Tiga-tiga ni mempunyai kesan estrogenik. Sama ada dia mengaktifkan enzim, mungkin dia menyebabkan peningkatan hormon seks iaitu estrogen dan progesteron, atau sama ada dia dengan ini dia akan menggalakkan kesan ataupun mengurangkan kesan estrogen di dalam badan. Jadi mekanisme ni saya ingat tak perlu saya discuss. Begitu juga dengan orang bertanya saya, doktor, seperti tadi saya kata, bolehkah saya ni seorang kanser payudara, boleh tak saya makan ubatnya ataupun suplemen yang mengandungi phytoestrogen? Antara dia lah Kak Cik Fatimah lah. Ada kanser payudara. Dalam satu kajian dibuat bahawa isoflavone yang berada di dalam phytoestrogen tidak dapat mengurangkan pembiakan sel-sel kanser. Tetapi dia bagus dari segi dia tidak meninggikan risiko untuk dapat balik kanser. Maksudnya orang yang dah buat rawatan, apabila dia makan Kak Cik Fatimah tu, dia dapat
kebaikan daripada situ. Sementara orang yang ada kanser tu belum ada studi lagi yang menunjukkan dia bermanfaat menggantikan kemoterapi atau radiation. Begitu juga kajian yang nombor 3, dia kata 36% reduction of the breast cancer recurrence. Sama juga pengurangan apabila seorang itu memakan 10 gram soy isoflavonoids. Ini di dalam kajian ini berkaitan dengan soya. Tetapi saya mengharapkan selepas ini mungkin ada penyelidik yang boleh membuat kajian di mana orang-orang yang telah mendapat kanser payudara dan telah melakukan rawatan complete treatment, maka Cik Fatimah tengok macam mana kesannya. Dan saya menjangkakan bahawa kesannya lebih kurang juga, iaitu menghalang recurrence ataupun kembalinya kanser payudara. Kanser payudara ni kadang-kadang tuan-tuan perempuan dia banyak dia punya, orang cakap tu ada yang kata macam lah. Saya bekerja dulu di Hospital Besar Johor Bahru di bahagian pembedahan. Tapi bila kita buat kanser payudara tu kadang-kadang yelah, bila berhadapan dengan pisau kan. Saya pernah dulu ada seorang, saya cakap makcik ni selepas mamogram dan juga biopsi kita buat, makcik ni memang sah kanser payudara. Memang rawatan awal ni memang sebab dia dah besar sikit, mungkin kita kena buat kemoterapi dulu dan juga radiation. Jadi makcik tu tanya saya, doktor bila kita boleh buat? Saya cakap ada, mungkin minggu depan kita set appointment, kita akan buatlah, start buat. Makcik tu cakap, doktor, kucing saya tu baru nak bersalin doktor. Lepas kucing bersalin boleh tak saya buat rawatan? Berbanding dengan seorang lagi, so makcik jugalah, saya panggil Azul. Ini dia punya breast memang confirm kanser tau. Kita buat minggu depan boleh tak? Dia cakap dengan saya, ayo, apa pasal lama sangat? Besok tak boleh ke? Ini perception kita, perception. Jadi saya itulah, saya mengharapkan supaya, kerana kanser ni kita kena tanya orang yang betul lah. Sebelum kita mencuba, kita juga dalam satu kes di mana ada seorang makcik tu, seorang akak tu lah, masa tu saya berumur muda lagi, baru masuk 30 kan. Jadi akak tu berumur 46, kanser payudara confirm, 3 kali kemo. Dia dah tak boleh tahan, dia duduk kota tinggi. Saya tengok orang kota tinggi ni memang banyak sekali kena lah. Mungkin sebab dia punya jarak daripada pusat kesihatan tu jauh, mungkin dia failure dan sebagainya, jadi dia orang tak dapat nasihat yang betul lah. Jadi apabila kemo kali kedua tu, dia dah latih, dia kata dia tak datang untuk ketiga, keempat dan kelima. So yang keenam tu baru dia datang. Saya tanya kenapa dah 3 bulan tak datang. Kata dia, doktor saya tak nak kemo sebab orang jiran sebelah saya cakap kemo ni gugur rambut otak. Itu dia alasan dia. Saya cakap okey lah, kita buat x-ray dulu, lepas tu kita continue kemo. Bila x-ray kemo, rupanya kanser dia dah pergi ke paru-paru, tak lama kemudian dah pergi ke hati. Selepas 2 bulan, dia datang semula dengan troli, dia dah tak sedari, tak lama meninggal. Jadi sebenarnya sebab tu kita kena buat kajian yang sahih. Dalam kajian agama pun kita kadang ada sebut hadis yang maudhu', hadis yang palsu, hadis yang sahih. Begitu juga kajian-kajian perubatan. Mesti ada sesuatu yang kita buat yang sahih. Bukan setakat kita dengar sampaikan, kerana ini akan memberi, saya ingat mungkin memberi kemudaratan pada masyarakat. Saya minta maaf dah start dah gambar dah. Jadi untuk kanser tadi, saya berpendapat bahawa untuk orang yang selepas operasi dan buang kemoterapi dan sebagainya, komplit rawatan, Cik Fatimah ni sangat bagus untuk mengurangkan recurrence. Sebab saya kadang tengok juga orang, bila saya bekerja di hospital besar dulu, dah 5 tahun, tak tahu datang, tahun yang kedua datang dia dah start ada, walaupun dah tak ada benda tu, dia dah start ada pertumbuhan kecil. Dan selalunya kita mungkin mungkin ada recurrence. Bila dah recurrence macam ni dah susah sikit lah. Jadi untuk reproductive problem lain, sebagai contoh endometriosis, Taman tadi saya pun ada blog mengenai endometriosis. Saya mengatakan bahawa endometriosis ini ada 4 stage. Stage 1, stage 3, 4, 1, 2, 3, 4 lah. Jadi stage yang pertama, yang kedua tu, selalu saya tanya, dia orang tanya, doktor boleh ke IKM merawat endometriosis? Saya tanya selalu stage yang keberapa. Stage yang pertama dan kedua tu terlalu sikit saja. Kalau kita tengok gambar seperti tu, collection of blood kat situ, dia sebenarnya endometriotic.
sebenarnya dia ada tissue found in the uterus lining, not outside the uterus. Maksudnya rahim, dalam rahim tu ada, kita panggil lapisan endometrium. Dia selalunya di dalam rahim, tetapi dia berada di luar. Pergerakannya pernah berlaku pergerakan di luar. Ini menyebabkan ada kat situ, yang merah-merah macam itu. Jadi apabila dibersihkan operation, dan contoh dalam sebelah kanan sekali itu adalah stage 4. Apabila dibersihkan dan sebagainya, kita dapati bahawa terlalu banyak kita scar tisu. Sebelah kiri pun nampak masalahnya adalah scar tisu, bukan masalah darah tu saja. Scar tisu ni yang masalah menyebabkan apabila nak datang head dia akan tambah sakit, masalah fallopian tube dia akan block, dan juga kadang-kadang masalah ovari. Ovari kadang-kadang dia pun terjejas sebab ada block kat situ. Kadang-kadang bila bersama suami pun komplain sakit juga sebab rahim tu dah melekat sangat. Ini sebagai contoh. Jadi untuk stage 1 dan stage 2, jangan tanya saya lah, sebab saya bila discuss ni dia akan ambil panjang ni. Jadi kalau sebagai contoh, kalau doktor dan ibu doktor cakap ini stage 1 atau stage 2, saya selalu mendapat bahawa stage 1 sangat bagus bagi IKF. Sebab kalau tanya doktor pun, doktor akan bagi ubat hormon. Pil hormon iaitu kadang-kadang kita bagi Lutrin, yang kadang-kadang boleh menyebabkan masalahnya ialah yang saya cakap bahawa dia akan jadi menopause awal. Sebab dia akan untuk keringkan darah tu. Sebab ini hormon related. Jadi apabila kita bagi Lutrin tu, dia akan menyebabkan dia anti-estrogenik. Dia akan menyebabkan estrogen tak keluar, dan menyebabkan seorang perempuan tu akan menjadi lebih menopause lebih awal lagi. Jadi peringkat awal, stage 1 tu sebenarnya kita boleh usaha cara lain dulu kalau tak nak. Lainlah kalau dah stage 4. Stage 4 selalunya dah banyak darah macam itu, selalunya operation dan doktor akan bagi ubat. Dan IKF ni sebenarnya membantu dari segi kesembuhan, mempercepatkan kesembuhan, dan membantu keseimbangan hormon disebabkan oleh masalah apabila kita bagi Lutrin, estrogen akan kurang. So boleh faham Ada pertanyaan tak? Endometriosis. Kita tunggu sampai pukul 12.30. 12.30 1.30. Oh, 21 dah. Polycystic ovarian Polycystic ovarian syndrome. Ini satu lagi hal, satu lagi masalah juga perempuan. Apabila selalunya orang perempuan ni apabila head dia lama dah tak ada, 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang sampai 6 bulan. Saya pernah dapat kes setahun pun tak ada. Contohnya badan dia bertambah besar, kemudian muka dia banyak bulu roma, kadang-kadang dia start membotak macam lelaki, dan juga kadang-kadang dia ada jerawat. Ini yang paling teruk sekali. Tetapi selalunya ada perempuan yang kurus pun ada juga polycystic ovarian syndrome, iaitu apabila small follicle di dalam ovari tidak membesar dan tidak matang. Ini menyebabkan telur ovum tidak boleh dilepaskan. Apabila tidak boleh dilepaskan terlalu kecil, jadi ovari akan stimulate follicle lain untuk membesar. Lama kelamaan terdapat terlalu banyak follicle di dalam ovari. Itu satu masalah. Jadi memang ini pun disebabkan oleh masalah hormon. Dan untuk polycystic ovarian cyst ni selalunya doktor tak bagi ubat, kecuali kalau katakan dia nak hamil. Dia nak hamil selalunya doktor akan bagi Clomid, atau sama ada campur dengan metformin ataupun tak campur metformin. Selalunya dia akan bagi 50mg dulu, kadang-kadang sampai 100, sama 150, 200 pun ada yang bagi. Kadang-kadang tak berjaya disebabkan oleh masalah hormon sebenarnya. Di mana Clomid itu tak berjaya untuk menyeimbangkan dengan hormon, jadi dia akan menyebabkan polycystic ovarian syndrome ni. Jadi saya memang mencadangkan, kalau katakan masih muda lagi, umur pun masih 35, tidak terlalu segera untuk hamil, saya mencadangkan IKF tu banyak membantu. Tetapi yang masa herbal ni, kena faham bahawa herbal ni kadang-kadang dia ambil masa sikit. Dia tak macam ubat hormon. Ubat hormon tu kalau makan sebagai contoh dia katakan dia tak datang head selama 3 bulan, 4 bulan, makan ubat turun darah tu 2-3 hari, besok dah keluar. Itu ubat hormon. Tetapi herbal ni dia akan lambat sikit, tetapi dia lebih selamat. Sebab herbal ni dengan ubat hormon lain. Ubat hormon dia akan pergi straight to the kita panggil the receptor site. Dia akan terus menggantikan estrogen atau progesteron yang di situ. Tetapi untuk herbal ni dia akan menggalakkan. Sebab tu kalau saya tanya saya, untuk orang yang kadang-kadang dia kata, doktor saya dah makan IKM dah 2 bulan tak ada kesan pun, saya cakap itu kena check lah hormon level. Sebab kemungkinan kita panggil dia ovari tu dah tak boleh berfungsi lagi.
kita panggil non-function ovarian. Maksudnya ovari dia tak fungsi dah. Mungkin sebab radiation atau terlalu lama sangat terdedah kepada bahan-bahan kimia dan sebagainya, dia menyebabkan dia dah rosak. Memang IKF memang tak akan stimulate. Sebab tu yang lebih daripada 3 bulan tu memang dah kena check lah sebenarnya. Tetapi herba boleh bantu, dia jangan ambil masa lebih lama sikit. Itu juga masalah ovarian cyst. Ovarian cyst ni ada berbagai jenis. Sama juga bertanya saya, doktor bolehkah IKF menolong mengurangkan ovarian cyst? Ovarian cyst sebenarnya dia adalah ovarian cyst yang biasanya dia adalah normal. Di dalam ovarian tu, ovarian cyst tu ada ovum. Ovum tu dia bila dia pecah, dia mengeluarkan telur untuk wanita untuk disenyawakan. Tetapi apabila dia terlalu membesar, dia tidak pecah lebih daripada 2 cm. Besar, dia akan menjadi masalah. Yang biasanya follicular cyst lebih daripada 2 cm. Lebih daripada 2 cm ni saya cakap memang doktor tak buat apa, dia pun tunggu saja. 5 cm, 4 cm baru dia advance untuk operation. Dan pengalaman saya apabila saya bagi untuk 2 hingga 4 cm tu, IKF tu selalunya kadang-kadang dia mengecut sendiri. Kalau 2 cm itu dengan normal, boleh faham 2 cm tu normal. 2 hingga 4 tu selalu kalau makan tu ada chances untuk dia mengecut. Dan doktor pun tak ada ubat untuk mengecutkan ovarian cyst ni. Tetapi apabila terlalu besar seperti itu 5 cm, 6 cm yang itu kena operation. Kalau tak, dia pecah dalam perut. Tetapi IKF sendiri apabila kita makan dan sebab operation, dia membantu penyembuhan. Selain daripada itu ada juga yang kita panggil Coccolocatum cyst. Yang ni yang sebetul di sebelah kiri tu, dia cyst tu berbentuk selepas saja ovum dia lepaskan. Dan yang tengah tu kita panggil Demoid cyst. Demoid cyst ni kadang-kadang orang cakap dia kena sihir dan sebagainya, tetapi kajian sains dia memang menunjukkan bahawa di dalam lapisan cyst tu dia ada kita panggil lapisan yang boleh menyebabkan mengeluarkan gigi, rambut dan sebagainya. Sebab tu bila kita buka dia punya cyst tu, kita dapati ada gigi dan juga rambut. Pada saya benda tu tak pelik lah. Sebab bila kita tengok dia punya lapisan dalam cyst tu, dia memang dia serupa dengan yang kita panggil dia apa yang ada sel pada rambut dan juga pada gigi tu. Dan yang terakhir, cystoedema. Yang ini cystoedema, jadi satu cyst yang terlalu besar lah. Selalu terlalu besar, dia tak pecah. Besar dan besar kadang-kadang tu sampai dia ingat dia mengandung setahun, 2 tahun. Dia ingat dia mengandung. Orang zaman dulu kan, orang zaman dulu mana dapat ada UPT. Urut dalam undang kan, dia kata ni mengandung dah 2 tahun ni. Kadang-kadang saya pun pelik juga ni. Saya pernah dapat satu kes dia tu lah. Dia betul minta maaf lah, dia dapat imigran daripada Indonesia. Bila datang ke sini, dia kata doktor, minta tolong doktor, saya punya perut ni dah membesar. Saya dah hamil dah 2 tahun dah. Dah mau keluar baby. Jadi bila saya buat ultrasound tu, akhir ni saya tengok kosong. Kosong, tak ada baby lah. Tapi ada satu ada macam kita panggil cyst lah, ada fluid dalam di tengah tu. Sebab tu barulah perut dia rasa. Sebelum tu dia jadi kurus sebab mungkin kita panggil dia sangat banyak salur darah dekat situ. Dia nutrien semua pergi ke cyst untuk membesarkan cyst. Badan menjadi kurus. Bila dia dah buang tu, saya tengok badan dia baru start berisi balik. Ambil je kat atas meja dia. Itu ovarian cyst. Kemudian fibroid. Fibroid ni juga masalah ni berkaitan dengan hormon sebenarnya. Fibroid sebab tu orang yang dah menopause, fibroid tu kadang-kadang dia hilang. Masa muda dia ada fibroid, bila dia dah menopause, contoh mak saya ni lah, mak saya perut tak sedap dan sebenarnya begitu buat ultrasound memang ada fibroid 4 cm. Sekarang ni dia dah umur 60 dan menopause, bila check dia dah tak ada. Sebab dia berkaitan dengan female sex hormone, iaitu estrogen. Dia berada di luar. Kalau tengok rahim tu berada di luar. Kalau terlalu kecil tu macam biji kacang 1 cm, 2 cm tu sebenarnya tak, memang kita tak operate pun. Dan doktor pun tak ada ubat. Sebab tu saya berani lebih cakap boleh kita makan IKF Kak Fatimah, sebab dia akan menyeimbangkan hormon tu. Di hospital pun memang dia tak ada ubat untuk fibroid ni. Cuma kita bimbang apabila dia terlalu besar. Apabila dia terlalu besar jadi seperti contoh sebelah kanan tu, yang ini kena operation. Sebab dia akan menyebabkan pertama sekali kalau muda masalah kehamilan. Boleh hamil tetapi bila nak bersalin ataupun sepanjang kehamilan kadang dia gugur. Bila hamil pun kadang-kadang dia susah nak
nak keluarkan anak, melahirkan anak, terpaksa buat cesarean section. Kalau kita tengok saiz dia, saiz kecil saja ataupun besar begitu, itu bergantung kepada bilangan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak, dan juga tempatnya. Ada di bangkai rahim, ada di atas, ada di dalam. Itu kadang-kadang boleh menyebabkan kitaran hip pun dia tidak menentu. Ini fibroid. Yang kelima, kita ada, kalau orang Melayu panggil dia turun peranakan. Bila rahim tu dia turun keluar dalam keadaan yang serius tu, dia keluar terus daripada parat tu dah nampak di luar. Kalau tengok di sebelah kanan tu, yang itu sebenarnya rahim. Kalau kita tengok diagram sebelah kiri, yang sebelah sana tu normal, yang sebelah kiri berlakunya penurunan rahim, penurunan peranakan. Masalahnya ada apabila ligamen yang menyokong dia tu dah tak kuat lagi. Mungkin sebab banyak anak, mungkin anak dia sampai 10, 11. Apabila dia dah hormon dia dah tak ada, hormon dia dah tak kuat, hormon dia tak dapat dikeluarkan dengan baik. Jadi ligamen ni dia akan menjadi lemah dan menyebabkan rahim akan turun. Sebab tu IKF tu kadang penting juga. Sebab tu saya cakap kalau stage pertama, stage kedua tu boleh makan untuk menaikkan hormon, dia akan menguatkan selain pada Kegel exercise. Kegel exercise boleh buat, tetapi IKF pun membantu. Kalau tak, bila dah besar macam gini, memang IKF pun tak boleh buat apa lah. Yang itu memang kena operation. Tetapi makan IKF lepas tu dia membantu penyembuhan. Sebab dalam satu kajian saya lupa nak kena di sini, IKF tu kena, dia mengandungi sedikit antioksidan dan juga unsur air di dalamnya. Dan jangan trust. Ini fahamlah keputihan. Keputihan yang bukan biasa tau. Keputihan biasa tu yang jernih, yang tak gatal. Tapi yang ini berwarna macam susu yang dah basi tu. Kemudian dia gatal dan juga kadang-kadang dia berbau. Ini pun disebabkan oleh kitaran maksudnya hormon yang tidak stabil dalam badan. Sama ada disebabkan kehamilan, sebab tu orang hamil mudah kena macam ini, ataupun mungkin sebelum head dia akan mengalami masalah sama, ataupun orang yang dah lama makan pil perancang. Sebab tu pil perancang ni sebenarnya saya pun kadang-kadang saya nak cakap ni, pil perancang ni orang beli kat farmasi gitu kan. Saya rasa itu antara cara yang tak betul sebenarnya. Sebab pil perancang tu kesan sampingannya terlalu banyak sebenarnya. Kerana saya pernah dapat satu, saya beli staff dulu di Penawar sama Sipulai. Mak dia berumur 40-an, stroke. Disebabkan oleh darah dia jadi pekat. Makan pil perancang terlalu lama, 5 tahun lebih. Darah pekat, darah tinggi, pecah terus jadi stroke. Ini masalah dia. Sebab tu pil perancang ni, sebelum ambil pil perancang, kita kena cek dia sama dia ada masalah-masalah kesihatan lain atau tidak. Kalau tak, bahaya. Sebab tu saya tak mencadangkan. Kalau di US, pil perancang kena prescription. Maksudnya doktor dah cek dulu dia sesuai. Tapi kita hari ni beli je kan, beli. Sebab tu ramai yang bermasalah. Kadang pil perancang tu tapi nak merancang tu jadi mendun. Ramai yang macam ni. Muda-muda nak ambil kan. Itu bergantung pada orang, pada sensitivity orang. Ada orang makan okey, berhenti satu pil, tak lama kemudian ambil. Cuma saya doktor, saya tak datang bulan cek. Saya cakap ada makan pil, ada. Tapi saya dah berhenti 2 hari, saya lupa. Saya pergi outstation, lupa nak awak, nak makan sama suami, ambil. Tetapi ada orang pula sampai masalah kesuburan pula, langsung dia tak dapat ambil pula. Yang terakhir, masalah perempuan ni, itu juga berkaitan dengan IKF yang mana boleh bantu. Ialah masalah apabila kita start bagi sama ada suntikan Unilipo, Noresterat dalam tu, ataupun kita masukkan dia Implanon dalam tu. Sebab dua-dua ni dia akan meninggikan progesteron dalam badan. Bila meninggikan dalam badan, rahim tidak sesuai, tidak menjadikan keadaan sesuai untuk kehamilan. Apabila ini berlaku, progesteron tinggi, estrogen relatif rendah, maka masalah kitaran haid yang tak betul. Jadi sebenarnya IKF ni sebenarnya membantu sikit lah. Kalau selalu ramai daripada saya punya patient saya yang mana 3 bulan tak datang haid, 6 bulan, ada yang setahun, sebab makan 2-3 bulan IKF selalunya dah start balik datang haid. Jadi saya mengharap supaya lepas ni banyak lagi kajian-kajian yang dilakukan secara klinikal. Apa yang saya cakap ni bukan klinikal, bukannya kajian klinikal, tetapi pengalaman saya.
Ramai yang makan, sama ada operasi dia hilang, kalau dia hilang dalam saiz yang kecil, ataupun head yang lama tak datang, bila makan dia start datang balik sebenarnya. Jadi apa dos yang sebenar? Dos yang sebenarnya ialah 50 mg per kilogram body weight. Maksud dia kalau orang tu berat dia 50, katakan 60 gram, 60 kilo kan. Jadi dos yang maksimum yang dia boleh makan adalah 3000 mg ataupun 3 gram. Jadi 30 mg ni memang sikit sangat, tetapi lebih semak lah. Sebab saya kadang tak nak bagi yang lebih tinggi, takut kadang orang sensitif kan. Bila makan tiba-tiba dia rasa panas badan lah, rasa nak muntah lah, head dia normal, dia tak normal. Jadi untuk mengurangkan itu selalunya kita bagi dos yang rendah dulu. Untuk orang yang mempunyai berat badan lebih kurang 80 kg, kita boleh doublekan. Daripada makan sebiji boleh makan 2 biji. Jadi di kajian dibuat dan diterbitkan dalam satu jurnal, iaitu apa jurnal ni? Food Chem Toxicology jurnal lah. Jadi 50 mg per kilogram body boleh makan 1 atau 2. Itu nasihat saja. Jadi sekian, saya ingat kita buka soalan kalau ada, kalau tak ada kita boleh, saya boleh hentikan perkongsian. Terima kasih. Para hadirin, saya beri peluang kalau ada yang nak menyoal. Sila angkat tangan dan perkenalkan diri. Sila ke mikrofon terdekat dia pun. Assalamualaikum, Doktor. Saya Puda dari KL. Saya nak tanya satu soalan. Contohnya kita ada masalah dengan period, period tak fix every month, so kita ambil EKF dan extract membantu untuk mengembalikan period setiap bulan. So maksudnya kita kena berapa lama masa yang kita perlu ambil EKF ni? Maksudnya setiap bulan berterusan ke atau selama berapa lama agaknya? Masalah head yang tak stabil Sebelum tu saya nak beritahu bahawa selalunya purata dia, head ni 28 hari 28 hari 21 hingga 35 hari masih lagi normal. Sebab faktor-faktor macam contoh macam stres, depression saya sebut ni, masalah severe atau long term illness, ataupun dia terlalu berdaya sangat, ataupun tiba-tiba dia berat badan dia naik. Yang normal adalah 21 hingga 35, tetapi purata 28 hari. Sebab tu saya bercadangan supaya puan mengira start dia datang head pertama tu, kira supaya tengok 6 bulan sama ada macam ni kita ada head tu. 21-35 jangan risau. Tapi daripada 35 ni yang masalah. Sebenarnya saya bila saya tolong kirakan hari subuh saya tengok ada yang 40, 41, 60 hari, 48 hari, yang ni semua tak normal. Bila tak normal, maksudnya dia tak subuh. Bila dia tak subuh, memang tak boleh dapat hari subuh. Orang jumpa saya, doktor boleh tak kirakan hari subuh? Saya tengok dia punya kitaran ni 45 hari, 60 hari. Saya cakap macam mana nak kira subuh, memang tak subuh. Jadi cara dia kena betulkan hari dulu. Betulkan hari dulu, baru dapat kira-kira hari subuh. Okey, dalam hal ni selalunya kita ada dua istilah yang kena faham, istilah head dan istihadah. Istihadah ni maksudnya bila head tu berpanjangan lebih daripada 14 atau 15 hari. Maksud 15 hari tu dah kira istihadah. Jadi untuk orang yang datang head ni, sebab tu ada satu kes dia dah 3 bulan dia datang head. Bukan head lah sebenarnya, itu dah istihadah. Dah masuk dalam minggu kedua yang ke-15, datang sikit, bila dia buka ada, kemudian boleh pasang balik, tak ada, besok ada lagi sikit kan. Yang itu kita sebut istihadah. Itu disebabkan hormon dia tidak stabil. Jadi sebab tu hormon tak stabil, doktor akan bagi saluran, doktor akan bagi ubat perancang yang melindungi hormon. Satu hal juga apabila seorang perempuan berusia 24 tahun belum kahwin lagi, ataupun baru saja kahwin, head tak betul, doktor bilang saya nak pakai pil perancang sebab saya pun nak hamil. Doktor bagi pil perancang, maksud saya takkan hamil. Jadi antara boleh kita buat, kalau katakan dia tidak terlalu mendesak untuk hamil, maksud dia masih muda lagi, kita boleh bagi IKF sebenarnya.
Dia lebih selamat dan juga lebih bantu. Tetapi kalau contoh dia umur dia dah 35, saya ingat agresif lah. Dia buat lah. Last sekali IBF lah, IUI ke. Tetapi untuk orang yang ada masa lagi, itu bergantung kepada berapa banyak ketidakseimbangan hormon dia. Untuk orang berat badan dia 80 kg ke atas, saya mencadangkan 2 biji. 2 biji supaya dia punya kandungan phytoestrogen badan dia lebih tinggi sikit. Macam saya cakap tadi, maksimum 3 gram. Yang ini 2 biji 60 mg. Jauh lagi sama di sini. Cuma kalau orang makan tiba-tiba contoh rasa panas badan dan sebagainya, yang itu kena kurangkan balik lah. Tetapi kalau makan 2 biji itu masih lagi tak ada masalah, boleh tingkatkan lagi. 2 biji pagi, 2 biji malam pun tak apa. Sebab masih lagi rendah dia punya kandungan dia. Berapa lama? Itu bergantung pada individu. Betapa teruknya ketidakseimbangan. Lagi cepat dia jaga, contoh dia lebih cepat bagi minum air, jaga dia punya ubat dia, insya-Allah dia akan cepat. Boleh menjawab? Itu bergantung pada orang kan? Jadi mungkin dos tu kena naikkan kalau dia tak ada mengalami masalah loya ataupun panas badan. Okay, Puan? Assalamualaikum, saya Amira dari FKE. Saya bertanyakan bagi pihak kawan. Saya rasa betul macam dah terjawab tadi yang bagaimana kalau perempuan yang belum berkahwin tapi belum minat makan IKF ni. Tapi mereka selalu pendapat yang orang bujang tak sesuai makan. Apa reason dia tu? Itu dah dia kata sebab belum kahwin, belum banyak. Sebab kadang-kadang bila bila kita letakkan kita punya kegunaan yang bila baca kan untuk meningkatkan syahwat wanita. Perempuan pun risau, alamak belum kahwin macam mana nak makan ni kata dia. Sebenarnya dia bertindak secara indirectly sebenarnya, lebih kepada itu. Kalau kita tengok banyak, saya baca banyak jurnal, dia katakan dia tak memberi kesan yang secara direct. Mungkin apabila dia punya kitaran hormon tu dia teratur kan, dia lebih mudah ataupun dia lebih mudahlah bersama dengan suami dia. Bayangkan kalau tak teratur, hari ni dah haid kan, walaupun haid dah lepas mesti dah berdarah lagi, suami nak macam mana? Mungkin dia punya perasaan tu bersalah dan sebagainya kan. Terjawab kan? Jadi indirectly sebenarnya tak ada masalah. Yang kena faham bahawa kadang-kadang faktor selain daripada faktor yang saya sebut, kadang-kadang faktor-faktor lain sebagai contoh sakit kepala. Sakit kepala selalu berkaitan sangat perempuan selalunya dengan hormon. Sebab tu apabila kalau tengok katakan head lambat ataupun head terlalu cepat, yang tidak bersama dengan sakit kepala, itu selalunya disebabkan oleh hormon lah, masalah hormon. Jadi antara yang cara terbaik mungkin dengan menggunakan kacip 45 dan juga beberapa ubat yang lain, suplemen lain, insya-Allah. Sebab tu saya untuk orang sakit kepala ni yang migraine confirm ni, saya memang tak mencadangkan sangat banyak makan kefagor. Seorang lecturer saya di UTM lah, saya tak nak sebut nama dia. Dia kata, doktor, saya ni kalau tak makan kefagor, migraine saya setiap hari. Saya tak boleh mengajar. Kena makan ubat tu setiap hari untuk mengurangkan sakit kepala. Sampai ke sakit, bila dia berhenti je dia sakit kepala. Sama macam itu sekali. Jadi saya mencadangkan supaya kurangkan pengambilan ubat-ubat yang tak perlu. Banyakkan jaga makanan, kurangkan stres, mungkin suplemen yang lain. Ada soalan lain? Okay, mungkin ini soalan terakhir. Ya. Assalamualaikum, saya Musafira. Saya adalah pasien endometriosis polyps, lebih kurang 10 tahun dan pernah buat operation buang dan relapse lepas tahun. Pernah juga mengalami endometrioma dan juga cyst. Is it that kalau saya gunakan IKF, is it that boleh membantu saya? Terima kasih. Puan mungkin boleh gunakan mikrofon yang terikat. Terima kasih. Nak tanya dekat Facebook, memang saya tak terjawab lah. Dah sampai rumah, ada berbulan-bulan dah menunggu kan saya tak terjawab. Assalamualaikum. Saya Kak Ram daripada Seriaman. Masalah saya sekarang ni cuma nak tanya jarak masa je makan ubat kan. Saya amalkan makan makanan sunnah. Lepas tu saya makan ubat thyroid.
Dan sekarang kalau saya nak ambil EKF ni, berapa jarak masa? Nak dijarakkan daripada makanan sunnah. Berapa biji bakal ubat kan? Masa suplemen. Pil thyroid saya 3 biji pagi, 3 biji malam. Kalau pagi terpaksa kena makan dengan propranolol. Lepas tu doktor bagi vitamin saraf, pil kalsium. Lepas tu saya tambah lagi Berapa biji tu total? kalsium 2 biji pagi, 2 biji malam. Ada 10 biji tak? Sekejap thyroid, kalsium, propranolol, vitamin C. Kalau pagi 3 biji, kalau malam 5 biji. Okey, kalau macam makanan sunnah saya minum pagi lah, masa subuh ke pukul 6. Minyak zaitun, pati delima, minyak kelapa dara, minyak batu sauda, dengan zafaran, madu, lagi satu madu. Boleh saya tanya? Berapa habis tu? Tak kisahlah, janji untuk kesihatan kan sebab saya dah Tak kisah ni, bagus ni. orang kata spend untuk kesihatan kan. Okey, sebab saya mengidap thyroid sejak 1994 dan saya pernah tanya doktor tak jawab sampai hari ni di Facebook. Okey, sekian, terima kasih. Saya minta maaf lah, memang kat Facebook saya saya ada 3 yang aktif akaun kat situ. Saya punya personal Facebook, fanpage, klinik, lepas tu ada EKF lagi saya jaga, dan beberapa lagi. Jadi satu hari tu kadang-kadang 30 hingga 50 pertanyaan, tak termasuk email saya. Yang termasuk yang nak suruh saya jawab cepat, dia bayar saya. Jadi memang tak sempat, memang saya bukan sombong. Yang mana kata jawapan dalam satu ayat tu boleh saya kat satu ayat lah. Tapi kalau nak memerlukan saya konstruk ayat tu dengan penerangan yang lebih baik dan sebagainya, ambil masa. Saya dah tengok jam dah sebenarnya. Saya nak kira hari subuh pun setengah jam. Nak kira berapa kitaran header, nak kira itu nak kira setengah jam. Setengah jam 45 minit. Untuk kira dan jawab yang betul-betul orang puas hati, memang sejam lebih. Jadi saya duduk dekat depan ni pun bukan lama sangat, satu hari sejam, 2 jam je. Jadi memang masa terbatas lah. Kalau tak, saya minum air je lah. Terus sikit makan. Okey, menjawab soalan tadi. Pertama sekali tentang apa tadi? Saya dah lupa dah. Itu pasal saya dah jawab. Apa tu? Oh ya, okey. Masalah tu kan. Masalah puan ni kompleks sebenarnya. Masalah hormon kompleks. Selalunya doktor bagi ubat hormon. Apa? Tak, yang doktor bagi. Tak ada doktor memang takkan bagi ubat. Kes-kes macam gini, keseimbangan hormon ni memang dia tak bagi ubat, kecuali kalau dia bagi pun ubat hormon juga. Lukrin memang saya cakap boleh menyebabkan puan punya hormon tu rendah, menyebabkan puan dapat menopause lebih cepat. Sekarang dia bagi hormon. Hormon pun masalah, puan pun ada masalah endometrial polyp. Dia boleh kadang-kadang boleh menyebabkan changes dekat kanser. Itu pun satu masalah. Sebab tu dia tak bagi. Dan sebab tu untuk masalah ini pun boleh ambil suplemen IKF. Dia membantu. Kita memang recurrent polyp. Sebab kalau terlalu lama tak detect, kemungkinan dia boleh menjadi kanser. Banyak tengok dekat internet, memang kebarangkalian untuk menjadi kanser tinggi. Jadi kena jaga. Jadi IKF tu bagus lah. Yang kedua untuk puan untuk masalah thyroid. Thyroid sebenarnya IKF tu dia tak berkaitan. So far saya baca jurnal-jurnal memang dia tak ada sebut pun kaitan antara IKF dengan thyroid. Tapi bagaimanapun kalau puan ada masalah lain tu, lain wanita untuk rasa segar dan sebagainya, IKF tu memang membantu. Cuma jarak makan jarak makan saya selalu carakan sesegarlah. Sebelum makan setengah jam dan sebagainya dengan minum air segelas atau 2 gelas. Makan malam selalu pukul apa? Makan malam selalu pukul apa? 6.30. Masa tu dah basah dah boleh makan ikan. Boleh makan pagi, perut kosong. Atau malam perut kosong. Satu masa, lepas tu minum air suam macam. Perut kosong. Sebab absorption dia sebenarnya lebih bagus
Kalau tak dia bercampur kan, terlalu banyak ubat bercampur, kita takut dia ada kita bagi dia reaction ni tuan, jangan lupa. Macam tadi, kalau katakan biasa makan tak ada masalah, kecuali saya cakap tadi kalau ada reaksi panas dan sebagainya, mungkin kena minum air pagi lah supaya benda tu dapat sedikit kurangkan dan sebagainya. Kalau itu benda yang makan pagi lah, untuk mengurangkan risiko dia tidur nanti kan. Kerana dia tak berkaitan, tetapi bila puan fikir ini fikir ni mengganggu tak mengganggu sampai ke malam ni. Itulah saya cakap tadi, bila puan terlalu berfikir lagi susah. Bila puan makan ikan, puan berfikir ini mengganggu tak mengganggu sampai pagi 4 pagi tak tidur. Sebab tu dia pagi je dia. Okey, sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Zubaidi bin Haji Ahmad.